Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid cikgu tahun 4 inovatif dan juga 6 progresif. Baiklah, macam mana anak murid cikgu hari ini? Semuanya sihat ke? Kalau semuanya sihat, Alhamdulillah. Cikgu harap kita sama-sama jaga SOP dan jaga kesihatan diri ya. Baik. Pada minggu yang lepas, cikgu ada menerangkan tentang kertas 1 Bahasa Melayu Pemahaman kod 011. Betul tak? Baik. Pada minggu ini, cikgu menerangkan tentang kertas 2 Bahasa Melayu Penulisan kod 012. Baik, cikgu terpaksa menggunakan rakaman seperti ini kerana semasa cikgu guna slide PowerPoint ada di kalangan ada dalam kalangan kita yang tidak dapat meneliti dan mendengar suara cikgu dengan jelas. Jadi cikgu ambil keputusan untuk buat secara rakaman seperti ini. Tapi jangan risau, nanti saya akan hantar bahan ini dalam bentuk Word. Baik. Cikgu akan menerangkan tentang kertas 2 Bahasa Melayu Penulisan kod 012. Baik, dalam kertas 2 terdapat 3 bahagian yang murid-murid semua perlu tahu. Terutama sekali murid-murid saya tahun 4 inovatif kerana mereka masih baru dan kita terpaksa membuat atau menyampaikan ilmu secara online seperti ini. Mungkin murid-murid kurang faham, kurang penjelasan. Oleh itu, pada murid-murid yang mempunyai sebarang persoalan, boleh PM saya. Tak ada masalah. Baik. Dalam kertas 2 terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Tahun 4, tahun 5, tahun 6 semua sama. Inilah dia. Kalau kata kertas 2, memang ini sahaja bahagian yang ada. Bahagian A ialah bina ayat. Kemudian bahagian B ulasan dan bahagian C ialah karangan. Saya dah letakkan pecahan untuk markah pada setiap bahagian. Bahagian A 10 markah, bahagian B 15 markah dan bahagian C 25 markah. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan tentang bahagian A, bina ayat. Kemudian bahagian B dan bahagian C saya akan terangkan pada kelas seterusnya lah. Baik, untuk bina ayat terdapat dua bentuk gambar. Iaitu gambar tunggal atau gambar jenis fakta. Gambar bukan tunggal. Untuk gambar tunggal, selalunya berkisarkan tentang aktiviti dan suasana. Contoh macam soalan tentang aktiviti bergotong royong, suasana hari raya, yang berkaitan dengan inilah gambar. Kemudian yang kedua ialah gambar fakta. Contoh soalan dia seperti cara-cara menjaga kebersihan, cara-cara menjadi murid yang cemerlang. Yang ni saya akan jelaskan pada perjumpaan akan datang lah. Pada hari ini saya akan jelaskan bina ayat gambar tunggal. Baik. Dalam bahagian A bina ayat ini, saya menggunakan teknik SAH, iaitu teknik sah. Sebenarnya ada banyak teknik lah untuk bina ayat ni. Ada yang guna salam, ada yang guna salak, ada yang guna skop dan sebagainya lah.
Ikut pada guru yang mengajar. Pada saya gunakan teknik SAH, iaitu teknik sah ini kerana ianya lebih mudah. Dan pada pandangan saya, teknik ini dia tidak membataskan murid dalam menghuraikan idea-idea mereka. Jadi kita lihat S, A dan H. S ialah siapa, manakala A ialah aktiviti dan H ialah huraian. Baik, kita lihat satu persatu. S siapa? Siapa ni ialah subjek. Siapa yang terlibat dalam gambar itu? Selalunya kita akan menggunakan nama, nama orang lah. Siti, lelaki, kanak-kanak, perempuan, nenek, ibu, ayah, Aiden, itu nama. Baik, kemudian A ialah aktiviti. Aktiviti ni ialah apakah aktiviti yang terdapat dalam gambar. Apakah kata kerja yang terdapat dalam gambar tu. Contohnya menyapu sampah, mengemas rumah, memasak, menjaga adik, menyusun meja, mengelap tingkap dan sebagainya. Baik, dan seterusnya ialah H, huraian. Huraian ni ataupun keterangan lah. Dalam huraian ni, murid perlu letakkan di manakah aktiviti itu berlaku. Contoh di tepi pantai ke, di halaman rumah ke, di sekolah ke, dan selalunya tempat tu dinyatakan dalam soalan. Jadi murid-murid jangan risau. Kemudian dalam huraian perlu dimasukkan kata hubung. Contoh agar, supaya, sambil, untuk, kerana, dengan, dan ada banyak lagi. Kenapa perlu masukkan kata hubung? Kerana bila kita masukkan kata hubung ni, ayat kita tu akan menjadi ayat yang gramatis. Tu sebab dia. Jadi saya harap jelaslah saya terangkan tentang teknik sah ni. Mungkin murid tahun 4 mereka belum faham sepenuhnya, tapi tak apa. Cikgu akan berulang-ulang kali beritahu, ajar awak tentang teknik ini. Jadi jangan risau. Ini hanyalah pengenalan dahulu, untuk secara umum lah, supaya kita faham. Baik, lihat, ini ialah contoh soalan. Contoh soalan bahagian A, gambar tunggal. Okey, kalau kita lihat dekat dalam gambar tu ada bermacam-macam aktiviti, betul? Okey, kita baca arahan dulu. Baca arahan, fahamkan arahan dulu. Baik, gambar di bawah menunjukkan suasana jamuan hari raya di sebuah rumah. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. Baik, apa yang perlu murid buat apabila mendapat soalan? Pertama sekali ialah bulatkan aktiviti yang ada dalam gambar. Bulatkan 5 aktiviti yang terdapat dalam gambar. Tahun 4 hingga tahun 6 inilah kaedah dia. Inilah kaedah yang kita gunakan supaya murid tahu, murid memilih aktiviti yang tepat. Contoh kalau kita tengok dalam gambar ni, okey, yang ni, ini bersalaman kan. Baik, ada macam banyak aktiviti yang terdapat dalam gambar. Baik. Macam mana kita nak kenal pasti dengan menggunakan teknik sah tadi yang saya terangkan tu? Teknik S, siapa, A, aktiviti, H ialah huraian. Bagaimana kita nak gunakan teknik tersebut? Baik, dekat sini memang warna hitam, tapi dalam slide, dalam Microsoft Word yang saya buat tu, dalam dokumen yang saya buat tu, saya letakkan warna, supaya murid faham dekat setiap ayat ni. Mana yang saya dah tandakan, S tu apa, A tu apa, H itu apa. Baik, kita lihatlah. Lihat soal jawapan nombor 1. Ayah sedang bersalaman dengan tetamu di hadapan pintu masuk rumah. Baik. Ayah. Ayah tu ialah S, siapa. S, siapa. Tengok ni ayah, kanak-kanak, ibu, kakak,
tetamu. Ini ialah S siapa. Kemudian kita pergi pula aktiviti. Kita tengok apa aktiviti dia. Dekat yang pertama ni, bersalaman, bermain bunga api, menghulurkan duit raya, menatang pinggan. Yang ini menikmati juada. Baik, ini ialah aktiviti. Dan H ialah huraian. Huraian dia yang ni lah. Di hadapan pintu masuk rumah, di halaman rumah, yang berkunjung ke rumah untuk dihidangkan kepada tetamu yang hadir. Yang dihidangkan, itu ialah huraian dia. Sangat mudah. Sebab apa kita perlu ada teknik? Sebab kita nak ayat yang kita bina itu teratur. Teratur dan tidak lari daripada skop dia, daripada tajuk dia. Sebab tu kena ada teknik. Kena ikut teknik. Kena ikut teknik sah yang telah saya terangkan tadi. Saya harap murid-murid jelas dan faham. Baik, ini ialah contoh latihan yang perlu murid-murid buatlah. Saya bagi contoh. Kalau murid tahun 6, mungkin mereka boleh menguasai teknik saya tu dengan baik. Cuma murid tahun 4 mungkin masih peringkat awal, jadi murid-murid tahun 4 mungkin sedikit lambat lah. Jadi jangan risau. Teknik ini dan latihan ini kita akan buat. Kita akan buat selalu. Sebab inilah dia yang kita akan belajar daripada tahun 4 hingga tahun 6. Bendanya adalah sama. Cuma bentuk soalan tu yang kita akan ubah ikut masa ke semasa. Tekniknya sama. Baik. Kita lihat arahan dia. Kita baca arahan dia. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong royong di sebuah taman perumahan. Baik, kalau kita lihat daripada tajuk tu, dia dah letakkan apa aktiviti yang mereka lakukan. Aktivitinya ialah gotong royong. Di mana? Di sebuah taman perumahan. Dia dah letakkan huraian tu. Di sebuah taman perumahan. Baik. Pertama sekali bila kita dapat soalan, macam saya jelaskan tadi. Kita mesti bulatkan setiap gambar yang mempunyai aktiviti. Menyapu sampah. Okey, ni apa, ini apa dan ini apa. 5 gambar yang mempunyai aktiviti tadi kita bulatkan. Selepas kita bulatkan aktiviti, kita buat ikut urutan nombor 1 hingga nombor 5. Jangan buat nombor 1, nombor 2 tak buat, nombor 3 buat, nombor 4 tak buat, nombor 5 buat. Jadi kalau kita buat bina ayat ni mesti buat 5 ayat wajib. 5 ayat wajib kita selesaikan. Baik. Saya bagi contoh gambar inilah. Menyapu sampah. S siapa? Siapa yang menyapu sampah ni tadi? Guna teknik sah tadi. S ialah siapa? Siapa yang menyapu sampah? Siapa dia agaknya? Ibu. Ibu. Kalau kita tengok gambar ni, macam ibu. Kita letaklah ibu. Kemudian masukkan aktiviti. A, aktiviti. Apa aktiviti dia? Menyapu sampah. Okey, kita letakkan. Ibu menyapu sampah di mana? Di mana? Ni. Dia dah letakkan. Letakkan tempat dia tu. Di sebuah taman perumahan. Kemudian kita letakkan kata hubung. Ibu menyapu sampah di sebuah taman perumahan dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Kemudian di hujung tu kita letakkan tanda noktah. Tanda noktah. Titik. Jelas S siapa? Ibu. A, aktiviti menyapu sampah. Huraian dia di sebuah taman perumahan dengan bersungguh-sungguh. Itu huraian dia sangat mudah.
Kalau kita praktikkan teknik ini setiap kali kita bina ayat, pasti ayat yang murid-murid buat ialah ayat yang lengkap, gramatis. Baik. Saya minta murid-murid salin semula apa yang saya beri pada hari ini. Kemudian jawab latihan 1 ini. Jawab latihan 1 ini di dalam buku bina ayat. Baik. Ingin saya terangkan dalam bahasa Melayu kita ada 4 buah buku. Satu ialah buku yang pendek warna biru, itu ialah buku tata bahasa. Manakala 3 buah buku yang berwarna oranye tu, satu ialah bina ayat. Yang kedua ulasan dan buku yang ketiga ialah karangan. Jadi untuk latihan pada hari ini dan nota pada hari ini, murid-murid buat dalam buku bina ayat. Salin. Kalau tak nak salin pun tak apa, murid-murid boleh cetak sahaja. Cetak dan tampal dalam buku bina ayat. Dan saya minta murid-murid siapkan latihan 1 ini. Cuba buat. Terutamanya murid tahun 4 cuba buat. Dan gunakan teknik yang telah saya berikan tadi. Jadi saya harap semua murid dapat menyiapkan latihan saya dengan bersungguh-sungguh. Kerana dalam masa pandemik ini kita semua merasai kekurangan yang ada. Jadi kita jangan merungut, kita jangan merasa apa-apa yang negatif. Kita buat apa yang patut sebagai murid dan saya sebagai guru, insya-Allah kan. Jadi kita sama-sama. Baiklah, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Saya akan terangkan tentang bina ayat, jenis fakta dan ulasan. Dan kemudian baru saya akan terangkan tentang karangan. Jadi saya harap kita sama-sama boleh menguasai apa sahaja pelajaran dan ilmu yang diberikan kepada kita. Dan saya harap semua murid saya bersabar dan dapat menyiapkan latihan saya pada hari inilah. Sekiranya dah menyalin dan dah siap latihan cikgu ni, jangan lupa masukkan nama dalam senarai nama dalam grup WhatsApp masing-masing. Baik, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.